Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali bersama saya Syairul Islam dalam Berita Semasa 4. Sementara fasa kedua suntikan vaksin COVID-19 di Alustar Kedah membabitkan seramai 1,577 individu. Mereka terdiri daripada warga emas berusia 60 tahun dan ke atas, pesakit kronik dan orang kurang upaya OKU. Terdapat 4 pusat pemberian vaksin fasa kedua di daerah berkenaan iaitu di Dewan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Anak Bukit, Kompleks Belia dan Sukan, Dewan Al-Farabi Kompleks Pendidikan Kedah dan Stadium Tertutup Sultan Abdul Halim. Persediaan di semua pusat PPV itu disusun rapi untuk proses pemberian vaksin yang bermula hari ini. Petugas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jabatan Relawan Rakyat RELA, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Sukarelawan Belia turut disediakan. Setakat ini, 30% penduduk Alustar berumur 18 tahun dan ke atas telah mendaftar bagi menerima vaksin. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-SCP akan berbincang dengan Kementerian Makanan dan Industri Asas Tani bagi mengeluarkan permit import AP sekiranya masalah kenaikan harga ayam tidak dapat diatasi. Perbincangan akan dilakukan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri KPDN-SCP Datuk Rosul Wahid berkata perkara itu akan dilaksanakan sekiranya penternak masih lagi berdegil. KPDN-SCP juga akan menetapkan harga shilling dalam masa terdekat membabitkan beberapa komoditi selepas kajian dilakukan. Sehingga semalam, 42 notis telah dikeluarkan kepada pemborong, penternak dan pengeluar di seluruh negara bagi memantau pencatutan harga. Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi berhasrat mengkomersialkan teknologi sistem binaan berasas tanaman KNAF secara meluas di seluruh negara. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata teknologi dikenali KNAF Building System KBS itu berpotensi tinggi kerana menjimatkan tenaga kerja yang tidak menjejaskan alam sekitar. Kerajaan kini sedang dalam fasa akhir perbincangan bagi projek pembangunan perumahan jangka panjang bernilai 6 bilion ringgit. Keperluan bahan KNAF bagi projek berkenaan dianggarkan sebanyak 2 juta tan dan memerlukan keluasan tanaman 20,000 hektar dalam tempoh 10 tahun. Datuk Dr. Muhammad Khairuddin berkata demikian selepas menandatangani MOU bersama kedua-dua pihak terbabit di bangunan Dato' Jaafar Mohamad Iskandar Puteri, Johor Bahru. Projek perintis itu dimulakan di Mersing dengan 10 unit rumah asnaf berkeluasan 660 kaki persegi bernilai RM550,000. Saudara, sedikit perkembangan sukan saingan Liga Super Malaysia 2021. Penang FC dan Petaling Jaya PJ City terikat satu sama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Kelana Jaya. Buat pasukan Penang, ini perlawanan kedua berturut-turut mereka keciciran mata penuh selepas seri dengan Sabah minggu lalu. Pasukan tuan rumah terlebih dahulu membuka tirai jaringan apabila Ruventiren Vengedasen menyudahkan umpanan Mahali Jasuli pada minit ke-38. Namun skuad kendalian Thomas Tuchar menyamakan kedudukan 2 minit selepas babak kedua bersambung. Penyerang import Penang Casa Grande menggunakan kelebihan ketinggian untuk menanduk masuk sepakan percuma Enric Dos Santos. Selepas itu Penang turut mencipta beberapa peluang menerusi Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman pada minit ke-80. Namun, sepakan percumanya berjaya ditepis penjaga gawang Kalamullah Al-Hafiz Matrowi. Kedudukan satu sama itu kekal sehingga tamat perlawanan. Saudara, paparan itu mengakhiri berita semasa 4. Saya Syahrul Islam dan salam Ramadan.